Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi diberi peluang untuk berada pada bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini. Insya-Allah kita akan telusuri lagi siri tadabbur suratul Fatihah kita, dan insya-Allah kali ini kali yang terakhir. Anak akan kongsi daripada ayat yang ke-6 dan juga ayat yang ke-7. Ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim, dengan makna tunjukilah kami jalan yang lurus. Dalam ayat ini Al-Quran dia nak mengajarkan kepada kita berkaitan dengan hidayah. Allah Subhanahu wa taala dia nak manusia ini menghambakan diri hamba itu kepada Allah dan juga memohon kepada Allah sahaja. Kalau kita perhatikan permintaan Allah dalam suratul Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dalam ayat ini dua benda perkara yang penting. Yang pertama sekali syarat dan juga permintaan. Satu perkara yang perlu kita tahu, permintaan Allah dia tidak sama dengan manusia. Kalau manusia betul-betul nak, dia perlu komite berdiri istiqamah di atas ihdinas siratal mustaqim. Oleh kerana itu, kita manusia perlu sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan. Bermula daripada kita bangun tidur sehinggalah kita tidur balik. Dan ihdinas siratal mustaqim ini, dia bukan hanya sekadar mencakupi pada rukun Islam 5 saja, akan tetapi dia juga berada pada dalam jual beli. Kita sebagai orang Islam diharamkan untuk kita mengambil rasuah dan juga riba dalam bab muamalah, pergaulan ikhwah dan juga akhwat, perempuan dan juga lelaki, begitu dalam munakahat. Jadi bila mana kita menjaga semua ini, secara jelas ini menunjukkan bahawasanya kita sebenarnya sudah pun berusaha untuk mendapatkan siratal mustaqim, jalan yang lurus itu. Lalu bagaimana jalan yang lurus itu? Pastinya dengan mengikuti Quran dan juga sunnah. Kalau kita perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sebenarnya bukanlah seorang nabi saja, tetapi dia pemimpin untuk rakyat dia. Dia juga seorang ayah untuk anak-anak dia. Dia juga seorang suami kepada isteri-isteri dia. Ini jelas menunjukkan bahawasanya tafsiran ihdinas siratal mustaqim itu dia mencakupi segala gaya kehidupan seharian kita. Oleh kerana itu, pada ayat ini dia mengajarkan kepada kita bahawasanya kalau kita benar mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan hanya sekadar mengambil di satu sudut saja. Bahkan Nabi hadi ataupun Nabi datang itu untuk membawa risalah supaya manusia ini berada di atas jalan ihdinas siratal mustaqim. Kemudian kita masuk kepada ayat yang ke-7. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, iaitu jalan yang bagaimana? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau telah membagi nikmat, dan juga bukannya jalan yang engkau berkahi dan juga jalan yang sesat. Dalam ayat ini ada dua tema yang paling penting yang perlu kita faham. Yang pertama sekali taghrib, berita gembira ataupun harapan, dan yang kedua tarhib, ancaman. Harapan banyak Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Bahkan dalam Quran ini dia banyak berkaitan dengan qasas. Dia ada kisah-kisah yang berkaitan dengan harapan, dan juga dia juga berkaitan dengan ancaman. Harapan sebagai contoh kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub ini Allah Ta'ala bagi harapan dan kegembiraan kepada dia. Walaupun dia sakit, tetapi dia akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan golongan salihin yang lain. Lalu Allah Ta'ala kurniakan nikmat sebagaimana yang Allah Ta'ala kurniakan nikmat kepada mereka yang terdahulu. Kalau kita perhatikan, apa yang dimaksud dengan nikmat? Apakah nikmat itu? Nikmat itu pastinya nikmat iman. Cuba kita perhatikan kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihissalam, walaupun dia diuji dengan belasan tahun, dia sakit, merana dan sebagainya, maka Nabi Ayub ini Allah Ta'ala bagi kegembiraan kepada dia, dia bersabar, dan last sekali dia ini masukkan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan al-maghdubi alaihim, iaitu golongan-golongan yang mereka ini diutuskan para rasul, para nabi, kemudian mereka diberi ilmu, mereka diberi kitab, akan tetapi mereka bunuh para anbiya mereka, sehingga kan mereka khianat. Dan golongan ini adalah golongan Yahudi. Dan satu lagi iaitu golongan Nasrani. Golongan Nasrani ini mereka beramal tetapi mereka tidak ada ilmu. Secara kesimpulannya yang mungkin boleh anda buat,
Kisah Yahudi dan juga Nasrani dia mengajar seribu satu kisah penting kepada kita. Dengan makna kita sebagai umat Islam, jangan hanya sekadar mementingkan ilmu tanpa amal dan juga beramal tanpa ilmu. Maknanya ilmu dan amal ini perlu kita selarikan. Dan juga dalam kita baca suratul Fatihah dalam harian kita, juga dalam solat kita, perlu juga kita amati dan juga tadabburi. Kerana suratul Fatihah ini dia memberi makna yang besar dalam kehidupan dan juga dalam Quran itu sendiri. Jadi anak kita cukup sekadar ini. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga manfaat semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.